Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ila fasli lughatil arabiyyah al-mu'asirah lis-sanati tsaniyah. اليوم نحن سنتركز ونناقش في تقنيات في ترتيب الجمل. Biasanya kalau soalan daripada form 1 kita dah belajar, mesti ada soalan susun ayat. Okay. Biasanya soalan susun ayat ni memang murid dia hentam je lah, ataupun dia rasa sedap dia je lah macam mana nak susun ayat tu. Yang saya akan sharekan ini adalah beberapa teknik yang murid boleh aplikasikan untuk kita macam mana nak susun ayat. Tapi ada banyak lagi teknik lain sebenarnya yang saya tak dapat nak masukkan, tapi kita boleh lihat nanti dalam contoh-contoh yang akan saya bawakan macam mana kita boleh susun ayat dengan betul. InsyaAllah ia akan bantulah, sebabnya susun ayat ni kita sebutkan tadi dah belajar daripada tingkatan 1, tingkatan 2 pun ada kat susun ayat, tingkatan 3 dalam PT3 memang ada soalan berbentuk susun ayat. Okay, antara teknik yang boleh kita mudahkan kita untuk menyusun ayat adalah pertama, faham ma'ani kullu kalimah. Ifham ma'ani kulla kalimah. Fahamkan maksud setiap kalimah. Yang biasanya murid memang tak faham lah, sebab perkataan dalam bahasa Arab ni banyak dan hanya murid yang betul-betul minat bahasa Arab saja yang akan ambil tahu semua ma'ani kalimat. Kalau anda berada di tahap itu, barulah mudah untuk anda susun ayat. Okay, tak faham makna, main susun aja, memang tak jadilah ayat tu. Okay, kalau faham makna, insyaAllah boleh susun ayat lah dengan boleh dapat markah penuh lah kalau susun tu dengan faham makna. Okay, tu teknik yang pertama. Yang pertama dan paling penting lah faham makna. Okay. Yang kedua, ma'rifatu kaedah fil lughah al-arabiyyah. Memanglah kena faham dan kena tahu kaedah-kaedah dalam bahasa Arab. Jadi selepas ni kita akan sebutlah banyak teknik-tekniknya tu, kaedah-kaedahnya tu. Okey, yang pertama, jenis ayat dalam bahasa Arab kita kena berkenalan. Ada dua jenis ayat, iaitu jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah, dia ada mubtada' dengan khabar. Kena isim. Apa dia isim? Yang ada alif lam di hadapan dia, yang ada tanwin, yang ada apa lagi, nama orang, nama tempat, semua adalah isim. Okey, contoh tadi mubtada' dengan, dalam jumlah ismiyah ada mubtada' dengan khabar. Okay, kena kenal pasti yang paling penting lah bila kita dalam bahasa Arab ni, mubtada' khabar, ciri-ciri dia apa. Okey, mubtada' tu dia mestilah kalimah isim yang ada alif lam, ataupun makrifah, nama orang, nama tempat, nama-nama khas. Itu kita boleh jadikan dia sebagai mubtada'. Okey, apa dia khabar? Khabar adalah nakirah, iaitu isim yang tiada padanya alif lam. La yujad fihi alif lam, tak ada alif lam. Itulah nakirah. Dia akan jadi khabar. Contoh saya bagi, atalibu mujtahidun. Pelajar itu rajin. Jadi atalibu akan jadi mubtada', mujtahidun akan jadi khabar. Apa dia ciri mubtada' tadi? Atalibu ada alif lam. Lepas tu mujtahidun akan jadi khabar. Apa cerita pasal pelajar tadi? Dia seorang yang rajin. Jadi dia boleh jadi khabar kat situ. Apa ciri-ciri pertama kena ingat? Mubtada' mesti ada alif lam, khabar tak ada alif lam. Baru dia akan jadi ayat yang lengkap. Okey, contoh kedua saya bagi nama orang. Muhammadun Karimun. Muhammad tu apa cerita tentang Muhammad? Muhammad tu seorang yang pemurah. Tu contoh, dua contoh saya bagi. Okey, kita teruskan. Jumlah ismiyah fiha khabar muqaddam mubtada' muakhar. Okey, ada juga yang special case. Kadang-kadang kita jumpa ayat disuruh susun, kita kena mulakan dengan huruf jar ataupun ni lah, yang special case ni. Okey, saya bagi contoh khabar muqaddam fil bait. Mubtada' muakhar dia adalah talibun jamilun. Jadi fil baiti talibun jamilun. Jadi fi tu kat depan. Kalau susun ayat, fi tu dekat depan. Okey, memang ada berlaku lah kita tengok susun ayat, akan ada sesat-sesat lah, akan keluar hukum ni. Okay, jadi mubtada' muakhar dengan khabar muqaddam ni sebenarnya dia ada perbincangan khas lah, perbincangan khas tentang bab ni. Akan belajar dengan lebih detail bila kita berada di peringkat yang lebih tinggi. Okay, setakat ni kalau ke sekolah menengah memang tak ada bab yang khas lah, tapi saya rasa tak salah kalau kita berkenalan dengan lebih lanjut. Sebab benda tu ada, kita jumpa dalam contoh-contoh ayat, dalam teks-teks kita jumpa benda ni lah. Okay, contoh saya bagi. Seterusnya
jenis ayat yang kedua tadi jumlah ismiyah, sekarang jumlah fi'liyah. Apa dia jumlah fi'liyah? Depan dia fi'il lah, of course. Bila dia fi'il kita letak kat depan. Kalau letak fi'il kat depan barulah kita akan boleh susun ayat. Dia akan jadi fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih. Okay. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Contoh yaktubu al-mu'allimu ar-risalata akalat atau atiflatu asy'ira. Ustazah bariskan yang hujung tu nak bagi tunjuk sebab biasanya dia bagi baris tau soalan tu. Bila bagi baris dah bagi clue kat anak murid. Contohnya fi'il. Apa fi'il? Ciri-ciri dia ada ya kat depan. Yaktubu, ya mudara'ah kat depan. Ya kat depan dia adalah fi'il. Letak dia kat depan. Cari lagi dalam ayat tu apa lagi yang ada. Cari isim yang ada alif lam. Dan dia berbaris depan di hujung dia. Baris dhamma. Al-mu'allimu dia akan jadi fa'il. Jadi lepas fi'il letak dia. Letak nama yang ada baris depan tu. Lepas tu kita cari yang ketiga maf'ulun bih dia. Siapa maf'ulun bih? Alif lam yang ada baris atas. Ataupun tak ada alif lam tapi baris atas. Boleh jadi dia tu adalah maf'ulun bihi. So maf'ulun bih ni tak semestinya dia ada alif lam. Kadang-kadang tak ada alif lam pun boleh jadi maf'ulun bih. Ada fi'il, ada fa'il, maf'ulun bih. So bagi contoh kedua, fi'il madi yang ada untuk muannas. Sudah bagi contoh akalat, atiflatu, asy'ira. Tapi tetap juga sama macam tadi, fokuskan cari fi'il, lepas tu cari isim yang ada dhammah dan cari fi'il yang ada fathah. Yang akan jadi yang ada dhammah tu akan jadi akan jadi fa'il, dia akan jadi fa'il. Yang next tu kita cari nama yang ada baris atas, dia akan jadi maf'ulun bih. Okey. Tu teknik yang seterusnya. Okey, lepas tu kita pergi kepada mukmilul jumlah. Kadang-kadang ayat ni bukan pendek, panjang. Ayatnya panjang. Jadi mungkin ada pelengkap-pelengkap dalam ayat itu. Contoh apa? Jar majrur. Jar ni huruf jar. Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Tu huruf jar. Lepas tu sebelah dia tu ada isim yang ada isim lah. Jadi isim tu mesti baris bawah. Jadi bila contoh kadang dipisahkan, sengaja pisahkan huruf jar dengan kata nama. Jadi cari huruf jar dalam ayat tu biasanya kita letak dekat ujung-ujung ayat lah. Macam tadi kita jumpa ayat, kita cari fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Lepas tu cari kalau ada huruf jar letak dekat next dia. Lepas tu cari isim yang berbaris bawah. Tu cara dia. Cara kita nak susun ayat. Ataupun kadang-kadang tak ada huruf jar dalam ayat tu tapi kita ada zaraf. Apa dia zaraf? Amama, janiba, wara'a, sa'ata, usbu'a. Jadi tu semua adalah zaraf. Jadi selepas zaraf ada nama juga pun baris bawah juga. Al-baiti. Kalau selepas selepas zaraf ni kita mesti letakkan ni baris bawah. Tu pelengkap ayat lah. Kalau jadi jumlah ismiyah tadi, contoh kita kata ada mubtada, ada khabar, lepas tu ada pelengkap. Mungkin ada zaraf dengan mazruf ke, ataupun ada jar dengan majrur. Tu contohlah. Okay. Okay, next kita kena kenal juga kawaid-kawaid yang lain. Selain daripada saya sebut tadi, kita ada kita ada jar majrur dengan zaraf mazruf tadi. Kita kena berkenalan dengan jenis-jenis yang lain juga. Apa dia Ustazah nak bagi kenalkan kat sini? Yang biasa kita jumpa dalam soalan susun ayat adalah idafah, mudhaf, mudhafun ilaihi. Idafah ni dah belajar daripada secara tak langsung daripada form 1 lagi lah sebenarnya. Contoh Ustazah kata ghurfatul muallimin, talibul ilmi. Okey. Mudhaf, mudhafun ilaihi ialah dua perkataan yang memberi maksud satu benda. Okey, asalnya ada dua perkataan, dua benda, kita gabungkan akan jadi satu benda. Contoh ghurfah, bilik, satu benda. Al-muallimin, guru-guru adalah perkara lain. Bila kita gabungkan dia, ghurfatul muallimin akan bawa masuk satu tempat, iaitu satu bilik di mana guru-guru berkumpul di situ. Ghurfatul muallimin. Okey, contoh ayat yang kedua. Talibu, penuntut. Al-ilmu, ilmu. Jadi kalau kita ilmu lah. Bila kita gabungkan talibul ilmi akan jadi satu orang, iaitu penuntut ilmu, seorang je. Asalnya dua perkataan akan jadi satu. Jadi asal hukum dalam idafah ni ialah perkataan pertama dia akan ikut keadaan i'rab. Baris dia berubah-ubah ikut keadaan ayat pada keadaan ayat lah. Okey. Lepas tu yang pentingnya mudhafun ilaihi tu mesti baris bawah. Contoh al-ilmi ataupun dia mesti majrur lah. Bagi al-muallimin majrur dia adalah dengan ya sebab dia ni adalah jamak muzakkar salim. Tu nanti kemudian kita belajar lebih detail lah. Peringkat yang lebih tinggi.
Tapi saya sangat pasti memang murid-murid akan biasa dengar ghurfatul muallimin. Tak pernah dengar ghurfatul muallimun kecuali awak yang mereka cipta lah benda sesat tu. Kalau belajar betul-betul sahaja, mesti awak tahu ghurfatul muallimin. Mesti tahu. Okay. Satu lagi unsur yang biasa kita jumpa adalah sifat mausuf. Iaitu kata sifat. Okey. Kata sifat ni pun selalu kita jumpa dalam susun ayat. Jadi kata sifat ni adalah satu benda lah. Tapi dia ada 2-3 perkataan. Dia boleh jadi 2 atau 3 perkataan atau lebih. Contoh saya bagi al-muallimatu al-jamilatu. Ciri-ciri dia adalah sama. Depan ada alif lam, belakang pun ada alif lam. Lepas tu perkataan pertama ada tamar buta, perkataan kedua pun ada tamar buta. Dia akan jadi apa kat situ? Dia akan jadi sifat dan mausuf, iaitu dia akan jadi satu benda lah. Nak kata seorang guru yang cantik. Berapa orang kita nak cerita kat situ? Satu orang je. Tapi kita nak ceritakan sifat dia, guru yang cantik. Al-baitu al-wasi', rumah yang besar. Al-kitabul ghali, buku yang mahal. As-sayyaratul ghaliyah, kereta yang mahal. Contoh. Jadi sifat mausuf ni dia maksudnya dia menceritakan tentang sifat benda tu. Apa ciri-ciri dia? Beza dengan mubtada khabar tadi, kalau anak murid confuse, macam dekat-dekat je kan. Memang berbeza. Okay, beza dia simple je. Ada alif lam dengan tak ada alif lam. Mubtada khabar tadi sudah tunjuk balik sudah patah balik, kita tunjuk balik yang dekat mubtada khabar tadi. Memang kesalahan ni memang ramai murid salah buat. Tak boleh bezakan antara mubtada khabar dengan sifat mausuf. Okey. Atau libu mujtahidun. Nampak tak? Yang pertama tadi alif lam. Ada alif lam ataupun dia ni makrifah, nama orang. Lepas tu yang kedua tidak ada alif lam. Dia akan jadi apa kat situ? Dia akan jadi mubtada khabar. Atau libu dia boleh jadi satu ayat. Atau libu kita nak cerita seorang pelajar. Mujtahidun dia ni apa cerita pasal dia ni? Dia ni seorang yang rajin. Jadi dia akan jadi ayat lengkap. Mubtada khabar. Atau libu ada alif lam, mujtahidun tak ada alif lam. Lepas tu yang tadi sudah boleh terangkan, dua-dua ciri yang sama, dia akan ayat dia tak sempurna lagi. Contoh kita kata atau libu al-muallimatul jamilatu, guru yang cantik itu apa cerita dia? Belum ada cerita lagi, belum ada komplit lagi ayat tu. Jadi dia akan jadi ayat tergantung lah. Atau libul mujtahidatu. Satu lagi tadi saya kata yang beridafah tadi. Kan? Kalau idafah pula ciri-ciri dia, depan tak ada alif lam, belakang ada alif lam. Dia akan jadi satu benda. Itu nama dia idafah. Okey, jadi ada 3 benda kat sini yang hampir-hampir. Pertama tadi kita ada mubtada khabar. Lepas tu kat sini ada 2 lagi, mudah-mudah ilahi dengan sifat mausuf. Jadi benda tu anak-anak kena betul-betul pandai bezakan, barulah boleh susun ayat dengan betul. InsyaAllah mesti betul lah. Ayat yang anak-anak tulis tu, yang anak-anak susun insyaAllah akan betul. Okay, kita tengok contoh. Kat sini ciri dia yang pertama, bila kita susun ayat, kita cari kalau tak ada kat sini, tak ada pun fi'il kat sini. So kita dah tahu ayat ni adalah jumlah ismiyah. Lepas tu jumlah ismiyah, depan dia, perkataan pertama dia mesti akhiri dengan baris depan dhammah, mesti marfu'. Jadi kat sini yang kita nampak yang marfu' maudhu'. So tak kat depan maudhu'. Tajuk, maudhu' tajuk. Apa agaknya kat sini yang sesuai kat selepas dia? Kat sini ada khutbati, khutbah saya. Tajuk khutbah saya tentang. Ambil satu. Kat sini ada huruf jar, tau'an. Tajuk khutbah saya tentang al-ghiza, as-sihi al-ghiza. Okay, yang 3 kat sini kalau ikut susunan as-sihi al-ghiza, kita akan ambil ikut makna yang betul, al-ghiza as-sihi, pemakanan sihat. Tu saya kata tadi, pertama tadi apa saya sebut? Kena tahu makna. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Mesti kita letak apa tadi? Nama yang ada dhammah di hujungnya. Kat sini ada al-ghiza dengan as-sihi. Jadi kita ambil macam mana susunan dia? Nak ambil al-ghiza as-sihi ke nak as-sihi al-ghiza? Of course lah al-ghiza as-sihi, sebab kita dah belajar tajuk ni al-ghiza, pemakanan as-sihi sihat. Pemakanan yang sihat. Huwa letak kedua. Huwa tak boleh letak depan sekali. Of course salah. Pasti salah kalau letak huwa dekat depan. Okay? Al-ghiza as-sihi, pemakanan sihat, huwa adalah apa dia?
Yang tinggal mutawazin ghiza. Seimbang pemakanan. Mana yang betul? Mutawazin ghiza ke ghiza mutawazin? Of course lah ghiza mutawazin. Ini dari segi makna. Pemakanan yang seimbang. Makanan sihat adalah pemakanan yang seimbang. Okey. Kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Kat sini kita nampak ada baris bawah ni, baris depan kita tengok kat sini jismuna. Mim tu kita fokus. Sebab nun tu adalah, nun alif adalah domir. So kita abaikan dia. So jismuna atau kata baris bawah abaikan. Ada ina baris bawah. Ni kan nun amzah baris bawah ni. Ada ina. Nun tu domir abaikan. So kita fokus kepada baris dia adalah a'da'i baris bawah. Bihajatin baris bawah, litahriki baris bawah, kaf ni baris bawah, ila huruf jar. So yang pertama kita akan letak jismuna dulu sebab dia ada marfu', dia adalah ada nampak dhammah kat belakang dia tu. Na ni abaikan, jismuna letak kat depan. Badan kita apa lagi suai kat sini? Dia letak kat sini bihajatin, memerlukan. Memerlukan. Bihajatin memerlukan hajah. Bila hajah, fi'il kalimah hajah ni biasanya lepas tu mesti ada ila. Memerlukan kepada mesti ada ila, tahu ila. Kat sini apa lagi yang tinggal tadi? Ataukah litahrik dengan da'una, tu yang tertinggal. Okey. Ila kita dah letak, ataukah memerlukan apa? Ataukah memerlukan tenaga. Ataukah lepas tu litahrik untuk menggerakkan a'dha'ina, anggota badan kita. Kat sini memang kena faham makna baru kita boleh susun baik sebab terlalu banyak baris bawah. Jadi kat sini kena faham makna baru boleh susun ayat dengan betul. Ayat yang keempat. Okey. Letak yang al-ghiza alif lam, habis tu ada dhammah, mufidun tak ada alif lam, so dia kena letak kat belakang. Jismina baris bawah, letak kat belakang. Liwikayah ti baris bawah, letak kat belakang. Jiddan lagi lah letak kat belakang. Astihiyu mungkin boleh letak kat depan. Okey, sekarang ada dua yang sama, al-ghiza astihi. Sama macam tadilah. Kita jadikan dia sifat al-ghiza, pemakanan, astihi yang sihat. Lepas tu kita ambil khabar dia. Yang mana khabar? Al-ghiza astihi akan jadi mubtada'. Khabar dia adalah mufidun. Mufidun khabar dia. Jiddan sangat. Letak next. Jiddan ni macam hal. Macam itulah. Mufidun jiddan. Sangat penting. Lepas tu apa lagi yang tertinggal? Liwikoyah untuk merawat jismina, anggota badan kita. Kat sini kena tahu makna lah baru kita boleh jawab dengan betul untuk ayat ni. Okay, next. Alaina tanawuli dah letak belakang. Wal fawakih letak belakang, ada baris bawah. Al-istiksaru mungkin boleh letak depan, mungkin. Al-hadrawati baris bawah, jadi kena letak belakang-belakang sikit ataupun tengah-tengah. Min huruf jar. Okay, so kita ambil first kat sini adalah alaina. Macam saya bagi contoh tadi kan, jar majrur kan. So alaina kita hendaklah letak kat depan. Cari yang baris depan. Al-istiksaru. Memperbanyakkan. Letak kat situ. Lepas al-istiksar mesti letak min. Kita mesti banyakkan daripada apa? Kena banyak apa? Tanawul, makan. Al-khadarawat, sayur-sayuran. Wal fawakih, dan buah-buahan. Kat sini kena tahu makna. Baru boleh susun ayat dengan betul. Kita jumpa dah tadi. Alaina adalah nama dia khabar muqaddam. Alaina huruf jar, ala campur nahnu. Okay, next. Al-atimatu. Ada alif lam, ada dhammah, mungkin boleh letak depan. Listihati letak belakang. Mudiratun dia adalah khabar sebab alif lam tak ada alif lam dan dia ada tanwin, jadi dia akan jadi khabar. Al-jismi belakang. Aduhniyatu. Okay, kat sini ada sama dua. Al-atimatu dengan aduhniyatu. So letak dekat-dekat. Nak letak mana dulu? Letak atimah dulu. Makanan aduhniya yang berminyak. Lepas tu cari khabar dia. Mudiratun. Khabar dia listihatil jismi, untuk kesihatan badan ni kena faham dari segi makna, dan boleh juga kita ambil clue sikit. Listihati tak ada alif lam kat depan dia. Ni lam ni huruf jar. Lepas tu ada al-jismi, dia akan jadi mudafun ilaihi. Listihati sihat akan jadi mudaf, al-jismi akan jadi mudafun ilaihi. Kat sini boleh nampak satu benda yang saya share tadilah. Next.
Ada fi'il yahtawi. Okey, tapi yahtawi fi'il tak semestinya letak kat depan. Boleh letak kat belakang. Boleh letak kat depan fi'il sebab yahtawi. Lepas tu aslihi ada baris depan. Mungkin boleh letak kat depan. Al-mufidati of course kena letak belakang sebab baris bawah. Ala huruf jar al-ghiza'u boleh letak depan. Al-makulat baris bawah letak kat belakang. Atau tengah-tengah kan. Okey. First kat sini dia letak al-ghiza aslihi, pemakanan sihat, yahtawi mengandungi. Jadi yahtawi boleh letak dekat depan, yahtawi boleh letak dekat sini. Dua-dua boleh. So maksud saya ayat ni boleh jadi al-ghiza aslihi yahtawi seperti contoh ni, atau awak boleh juga buat yahtawi al-ghiza aslihi. Yes, of course boleh. Tapi sebab kat sini sebab apa dia boleh? Sebab dia mufrad muzakkar. Boleh. Boleh letak di mana-mana yang awak suka. Nak letak fi'il kat depan atau dekat belakang. No problem. Jadi ala huruf jar. Sebab huruf yahtawi ni fi'il yang memerlukan huruf jar. Yahtawi ala. Lepas tu al-makulat al-mufidah yang tinggal kan. Kenapa tak boleh al-mufidatul makulat? Sebab bahasa Arab dia kena tak makanan dulu. Makanan yang berfaedah. Kita bahasa Melayu cakap macam tu kan. Makanan yang berfaedah. Kita dia cakap faedahnya berfaedah makanan. Tak kan? Okay, so kat sini kita kena buat al-makulat al-mufidah. Itu dari segi makna. Dari segi kawaid pula saya boleh bincang kat sini. Al-makulat adalah jamak ghairu akil. Selepas jamak ghairu akil, dia mestilah sifat dia mufrad muannas. Al-mufidatu. Al-mufidah. Al-makulat al-mufidah. Alif lam, alif lam. Lepas tu ta ni baris apa? Baris bawah. Lepas tu al-mufidah pun baris bawah. Dia akan jadi sifat kat sini. Alif lam, alif lam. Al-makulat adalah jamak ghairu akil. Al-mufidah adalah sifat dia mestilah mufrad muannas. Mufrad muannas. Tamarbutan ni mufrad muannas. Next. Okay, ni contoh ni daripada bab lain. Saya ambil bab matar tu bab 7 kot. Okay, contoh soalan pertama. Dalam buku ni saya ambil semua contoh ni dalam kitab nasyad. Mutaakhiratan. Of course letak ujung-ujung. At-ta'iratu alif lam ada dhammah. Of course letak kat depan-depan lah. Depan-depan. Sebab dia akan jadi fa'il ke, akan jadi mubtada ke, kita tengok. Wasalat, ada fi'il. Bila ada fi'il, of course wasalat letak kat depan. Ila huruf jar al-matari baris bawah. Okey, wasalat saya dah kata tadi letak kat depan sebagai fi'il. Wasalat atau iratu. Okey, sebab tadi dia akan jadi fa'il. Ada apa tadi? Dia ada alif lam dan dia ada dhammah. So dia akan letak kat depan. Wasalat atau iratu. Ila. Diperlukan huruf jar dalam wasalat, perlukan huruf jar ila. Lepas tu al-matar dengan mutaakhirah yang tinggal. So mutaakhiratan ni dia baris atas dan tak ada alif lam, letak dekat ujung sekali. Wasalat atau ira, kapal terbang tiba ila ke al-matar, lapangan terbang. Yes. Mutaakhiratan lewat, dia akan jadi hal ujung sekali. Macam itulah. Okay. Kat sini kita jumpa satu lagi baru jumpa ni. Mutaakhiratan ni dia akan jadi hal, duduk kat ujung sekali. Sebab dia tengok dia baris atas kan. Baris atas, dia akan jadi hal, letak dia kat ujung sekali, last sekali. Yang kedua, masrurina. Of course kena letak belakang sikit ni sebab dia jamak muzakkar salim ni tanda dia ada ya. Bila ada ya ni dia akan letak kat belakang. Kalau masruruna mungkinlah kot boleh letak kat depan. Marfu' dengan waw dia kena letak belakang. Ada kana. Kana of course kena letak pertama. Kana of course kena letak dekat pertama. Umaru nama orang baris depan. Of course dia akan jadi isim kana. So lepas kana kena letak Umar. Wajib. Jiddan sama macam tadi hal. So boleh letak kat ujung-ujung sekali. Lepas tu wa'ailatuhu ni dan keluarganya. Letaklah mana sesuai. Okay, kana saya kata letak kat depan pertama. Umar letak dekat yang kedua sebab dia akan jadi isim kana. Wa'ailatuhu boleh letak next. Adapun Umar dan keluarganya wa'ailatuhu. Lepas tu masrurina dia akan jadi kat sini hal. Lepas tu jiddan pun hal juga. Okay. Masrurina jiddan. Jiddan memang tak kat ujung sekali. Memang kena tak ujung pada ujung sekali. Macam tu. Okay, sebab dia baris atas kan macam gitu.
So soalan ni kalau ikut step tu insyaAllah boleh betul lah. Al-mamlakati baris bawah, of course letak ujung-ujung. Safara fi'il letak pertama, fi'il. Safara kena letak pertama. Setakat ni baru jumpa satu fi'il, letak safara pertama. Ila huruf jar ilatihi, ilatihi baris bawah, so letak lepas huruf jar ataupun tengoklah keadaan dia macam mana. As-Saudiyah ti baris bawah, so letak ujung-ujung. Ma'a Umaru. Okay. Safara Umaru, Umaru baris depan, so of course dia akan jadi fa'il. Safara Umaru, Umar bermusafir. Ada ma'a, tak ma'a dengan ilatihi keluarganya. Ila ke, safara mesti ada ila. Ke mana? Al-Mamlakati Saudiyah. Ni nama tempat Al-Mamlakati Saudiyah ni. Nama tempat Al-Mamlakati Saudiyah. Dia adalah sifat alif lam. Ada tamar buta, ada tamar buta. Mamlakah baris bawah, Saudiyah pun baris bawah. Ujung dia. Okay, next. Al-Wusuli dah baris bawah, tak ujung-ujung. Syakara fi'il letak yang pertama. Ala huruf jar, Allah mungkin di tengah-tengah. Salamati baris bawah pun di ujung-ujung lah. Umaru baris depan, of course dia akan jadi fa'il. Jadi syakara fi'il letak kat depan. Umaru letak dekat yang kedua. Umar bersyukur Allah, kepada Allah. Allah akan jadi maf'ulun bi. Dalam sejarah lah maf'ulun bi. Lepas tu ala huruf jar. Atas apa dia, kenapa dia bersyukur? Atas salamatil wusuli. Ini akan jadi selamat tiba ni akan jadi idafah. Selamat tak ada alif lam, al-wusul ada alif lam. Okay. Salamatil wusuli. Jadi yang tinggalkan last tadi ada salamat dengan al-wusul. Satu tak ada alif lam, satu ada alif lam. So letak yang tak ada alif lam dulu, baru letak yang ada alif lam. Dia akan jadi idafah. Itu cara kita susun lah. Sayian macam hal ni, tak ujung-ujung kot. Asna ketika tengah-tengah. Ni adalah Asna adalah adik-beradik kepada Zaraf. Al-Jawu alif lam yang ada baris depan ni okay, dia akan jadi fa'il ataupun boleh jadi mubtada'. Tengok ayat. As-Safari baris bawah, tak ujung-ujung. Kana dia tak kat pertama. Okay, kana tak kat pertama, dah lepas. So bila kana ada, kita akan pilih nama yang ada alif lam dan juga ada dhammah. Al-Jawu, yes. Adapun cuaca, al-jawu kan al-jawu. Lepas tu kita letak apa yang dekat sini? Ada zaraf, asna, ketika. Okay, ambil asna. Zaraf, lepas zaraf dia mesti baris bawah. Yang mana baris bawah kat sini? Tinggal as-safar. As-safar je tinggal. So of course as-safar, jawapan dia kat belakang ni next mesti as-safar. Sayian hal tadi saya kata letak dekat ujung sekali. Kan al-jawu, cuaca. Asna, ketika. As-safar, musafir. Sayian, buruk, cuaca buruk. Habis. Syukran jazilan. Ila liqa. InsyaAllah sawfa naltaqi fi darsil qadim. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.